Apa? Ambil bateri. Macam mana nak masuk kalau duduk macam tu? Ni. Ambil bateri ke sini. Aha. Okay. Assalamualaikum. Tadi dengan sekarang. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sekejap. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita menanti Johan. Johan. Kita nanti live Jozan live. Post. Tak, macam mana aku nak pin? Mana aku pin komen. Okay guys, Jozan live. Cuba ambil setting lighting. Tu okey. Ni okey, ni rasa. Ni rasa sikit. Tu dia, ya Allah tangguh. Sorry lah kalau muka nampak macam tak berapa nak sihat katanya yo. Apa kenapa? Sebab ada teman ini dah 2 hari dah berada di pulau ni menjalankan tugas-tugas misi bantu Ummah bersama MAPIM. Okay. So guys, Assalamualaikum kepada semua. Diucapkan. Nak cari Johan ni, mana Johan? Johan dah masuk belum? Tolong panggil Johan. Tolong pergi DM ke apa si Johan tu. Apa ke nama kita nak borak-borak dengan Johan. Sebab Johan ni bagus ni, dia ambil tahu Ziza aku pergi mana dia tanya. Jadi kita cerita. Hai Dragon Ball. Ya, baby. I'm a Dragon Ball. Josiana Nania, panggil tolong seru Johan. Josiana Nania tu. Panggil Johan. Tolong suruh Johan. So guys, apa khabar semua? Sihat ke semua? Thank you. Suruh Johan buat sini. Biar dia komen kat sini. Mana dia? Tak ada ke? Oh, ni soalan Saya pun dah lama tak main IG, tak berapa nak pandai dah. Johan tak masuk lagi. Okay. Noki in the house. Noki K-Click pun in the house you guys. Noki K-Click pun ada DM saya. Dia kata, Bah, macam mana kak aku mau join tu? Aku tolong orang tu. Saya nak tanya korang, kalau kata K-Click 7, Noki dan juga MK join, korang rasa nak tak? Nak dia orang join Zizan, bukan rap, tapi kita nak turun tempat ke tempat seluruh Malaysia ni bersama-sama dia orang. Yo Dragon Ball you guys. What's up? Ni ada itu tak? Ada apa? Mai, tengok lighting okey tak? Asal gelap lah. Lighting tak bawa Okey dah kan? Boleh lah. Alright. Nak tambah? Yeah, Ikhwan Lee. Yo, what's up? Baik. Kalau kata saya dengan Kiklik turun saya akan hidup aku bagai mimpi. Saya akan turun dengan dia orang untuk rap bersama-sama. Mana Johan ni? La ilaha illallah. Johan tak masuk. Mana Johan? Johan mana? Johan mana Johan? Mana? Sekejap. Lighting okey je. Okey, Talia. Thank you sayangku. Aduh, kena call ni Johan ni. Lighting okey? Lighting satu pun dah cukup sebenarnya. Patutlah jadi warm. Patutlah jadi warm colour. Lighting sampai punya. Johan pergi Johan gimana ni Johan? Tak jawab
Siapa dah makan? Nyot, masuk live aku. Masuk live aku. Jap. Okay, bye. Alright. Okay. Johan masuk lambat. Susah kita. Berok ni. Tercakap pula. Aduh. Tercakap pula. Okay, Johan dah jawab telefon. Sekejap lagi Johan akan masuk. Dia nak borak-borak dengan Johan sikit lah malam ni. Pak. Korang tak pergi tadi. Hang dah punya pasal tak dapat. Korang tak pergi tadi. Pergi lah. So guys, sekarang ni semalam Zizan berada di pulau. Tak nak cerita lah. Kita cerita sekejap lagi lah. Cuma jangan cerita bila Johan tanya baru kita bercerita. Kita nak tunggu Dr. Sani juga. First tunggu Johan. Johan masuk dah pergi Saya lama tak balik Terengganu. Balik Terengganu saya rasa macam best gila. Saya balik Terengganu, biasa saya duduk dalam kereta, saya akan main phone, tengok tu tengok ni, check tu check ni. Sampai Terengganu tidak dek. Abang letak phone, buka tingkap, tengok ke kanan macam lama tak tengok Terengganu. This is Kuala Terengganu. Yo. Kan. Kalau kalau keklik join kita orang, korang rasa ramai tak? Lagi ramai tak orang turun masa kita orang nak hantar makanan tu, nak hantar bantuan tu? Saya harapkan macam tu lah. Ni saya turun sini pun macam dia orang happy, dia orang suka, dia orang jumpa Zizan. Tapi ada perkara-perkara yang surprise berlaku. Itu yang membuatkan saya rasa macam oh my god. Ni mau kena. Tunggu Johan ni. Johan dah masuk belum? Guys, tolong panggil Johan. Tolong panggil Johan. Hai, apa khabar semua? Invite Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu dah balik belum dia? Right. So guys, sebelum Johan masuk, tolong share. Cakap Zizan dengan Johan akan live. Come on. Let's start guys. Johan tak masuk ni. Hai, saya dari Sarawak. Yo. Okay, pedek. Apa benda tu Johan tak masuk lagi. Tolong share bagi ramai-ramai. Tolong share bagi ramai-ramai. Borak dengan ni dulu lah. Borak dengan Ki masuk sekejap lagi. Kita borak sekejap. Let's go. Kita panggil Noki sekejap. Ikhwan Lee. Mana kau Kau masuk dulu. Tu. Kau ni. Kenapa kau tak mau? Kau tak mau approve ni? Jangan kau decline ni. Shout out for Dona Roma. Dona Roma siapa? Bola kan? Dona Roma kan? Guys, Dona Roma tu bola right? Kan? Betul tak? Woi dah masuk. Bagi salam. Tak payah woi. Apa sampai nak woi? Aduh, hai. Yang dia woi kat kita kenapa? Bagilah salam. Mana Johan ni? Alright. Johan in the house. Yo guys. Johan in the house. Yo guys. Kiper Itali betul lah. Donnarumma, kiper Itali betul lah. Yang macam muka aku tu. Dengan aku kena. Donnarumma punya pasal. Dengan saya kena. Dia kata kenapa tak menyelamatkan gawang. Saya kata gawang apa ni? Tiba-tiba kena masuk DM ni. Tiba-tiba kena marah dah. Kenapa? This is Dragon Ball you guys. This is Dragon Ball. Okay. Mana Johan ni? Tak masuk. Just on live you guys.
Johan cepatlah. La ilaha illallah. Tak masuk-masuk lagi. Sisi Iman. Sisi Iman pun tengok live kita. Johan is unable to join. Kenapa Johan is unable to join? Ada line ke tidur? Rumah kau tu Johan. Oh, H Live, what's up? Official H Live pun sedang menonton dan menyaksikan kita. Saya akan besar lagi benda ni. I'm so happy with my job right now. I tak ada job yang nak dibuat musim PKP ni. Sisi Iman, jangan hello. Assalamualaikum Sisi Iman. Sisi Iman, Abang Iman. Iman di sisi Iman lah. Aku tak tahu lah kelakar apa ni musim PKP ni. Jizam mana Ali Syukri, jangan. Kau jangan sebut nama Ali Syukri sini. Dia nyanyi kat sini Kang. Bertergabung lah kita semua. Memanglah aku puji suara dia, artis nombor 1 negara. Tapi nombor 1 tu nombor 1 apa? Dia ada pelakon lelaki terbaik nombor 1, penyanyi terbaik. Dia penyanyi apa nombor 1? Kenapa tak boleh join ni Johan ni? Aku geram si Johan ni. Dia tahu ke tak tahu Johan tekan OK, bukan decline. Waalaikumsalam Sisi Iman. Menjawab pun persalaman dia. Ke network sini tak okey? Network sini 4G pun. Steady ni. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia semenjak banyak buat kerja rumah jadi bodoh aku dengan benda-benda ni tu. Tak, yang pergi decline tu kenapa? Tekan OK. Aku kata dah dia pergi live pula. Johan, tahu tak tahu guna ni? Tak guna betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana hilang dah si Johan ni. Johan. Tolong panggil Johan. Guys, tolong panggil. Tolong semua. Tolong panggil Johan. Tolong panggil Johan. Tolong panggil Johan. Tadi dah hello, dah dia masuk. Johan. Dia ingat. Dia datang balik. Dia datang. Jangan left. Tak, tadi aku tak tahu handphone bini aku dah. Kau tanya aku mana aku tahu. Aku IG ni tak main. YouTube okey. Live YouTube lah. Ya, live YouTube okey lah. Kau tak nak tanya ke aku sihat ke Zai? Kau tak nak tanya ke sihat ke? Kalau dia kat rumah tu sihat lah tu. Apa lagi kau nak? Bersyukur je lah. Johan ni bukan kat rumah. Sekarang ni aku ada dekat Pulau Redang Johan. La ilaha illallah. Ni tak ikut SOP. Kerajaan cakap jangan. Ikut SOP? Kerajaan cakap jangan. Apa kau cakap tak ikut SOP? SOP ajak aku. Jom. SOP ajak aku datang sini. Aku ikut SOP sampai sini. Aku kata, Pi, nak gana Pi? Ikut SOP. Jomlah ikut SOP. So, Pulau Redang buat apa? Aku sebenarnya buat kerja-kerja amal sikit lah Johan. Dan nak syuting tak boleh. Betul? Tak payah nak syuting tak boleh, tak payah nangis. Bukan nangis ni, macam nak sedawa tapi tahan. Oh. Dia macam nak sedawa tu. Syuting tak boleh. Itu tak boleh, ini pun tak boleh. Aku nak buat apa? So aku join lah MAPI. Aku message si Datuk Dr. Sani. Dr. Sani ni dia chairman MAPI ni lah. So aku sebab banyak kes macam bunuh diri lah kan, banyak kes begini, stress, pressure, anxiety disorder walaupun tak order apa-apa kan. So aku macam tak boleh lah, macam mungkin orang jumpa komedian mungkin orang rasa tenang sikit, right? So aku pilih macam doktor apa kita boleh buat ni cakap kan. Dan kita pun ada, dia kata ada barang-barang yang kita nak hantar keperluan-keperluan mereka yang memerlukan. So aku cakap so siapa yang ikut ni?
SOP. Tu SOP pun ajak aku. SOP ikut SOP. Berapa hari dah kau kat Redang? Kalau ikutkan dia bagi tahu aku 7 hari lah. Banyak tempat semalam dekat Pulau Perhentian. Baik. Perhentian besar, perhentian kecil? Perhentian besar, perhentian kecil semua kita pergi. Oh, pergi. Lepas tu dah mandi. Salah cerita pula. Kantor dia, kantor. Lepas mandi. Nampak orang susah. Tak ada. Aduh, baguslah. At least ada lah aktiviti kan. Nyok, okey macam ni lah. Aku cerita sikit lah. 90% orang-orang di sana, orang di pulau ni, dia bergantung kepada pelancong. Betul? Dia punya income tu. Pelancongan. Kalau ikutkan sebelum ni, orang akan datang melancong, semua benda tidur hotel, semua benda kan. Itu beli ni. Dalam lebih kurang 7-8 bulan, then masuk musim tengkujuh, monsun. So masa monsun tu diorang gunakan duit yang sebelum ni. Betul. Alright? So masa monsun tu diorang tak kerja, diorang duduk lepak semua benda. So dia pakai duit mana ada. Dan bila dah habis monsun, diorang start balik dia punya pelancongan. Ni pelancongan pun tak ada, SOP pun tak datang kan. So apa tak datang, diorang nak makan apa? Ada yang dah start berkebun, Johan. Dah tengah pulau? Makan. Berkebun kat pulau. Kebun, lepas tu ada yang start jadi nelayan balik, pergi mancing itu ni. Kau rasa macam mana? Over tadi reaction tadi. Habis apa je kau bantu? Kita hantar makanan lah. Mungkin boleh tahan sebulan 2. Ada satu rumah kita bagi 2. Dah ada rumah tak besar sangat lah kat pulau ni. Tapi duduk dalam 5-6 keluarga je kan, duduk satu rumah. Satu rumah? Kita pergi hantar makanan. Dia orang macam happy sangat. Ada yang macam dia orang punya SOP macam mana kalau nak pergi ke darat? SOP dia daripada JT turun, naik boat, start engine. Itu dia SOP dia. Pergilah ke darat. Tak ada maknanya. Dia tak ada masalah lah. Dia tak ada masalah kan kalau nak ke JT ke apa. Boleh. Cuma a big risiko dari sudut COVID lah kan. Yalah, dari segi perjumpaan orang semua lah kan. Itulah. Kau bagi tanah, kau bagi pasir. Pasir nak buat apa Johan? Dia ada orang tambak daripada pulau tu, dia orang tambak terus ke JT. Jadi tak payah SOP. Kau gila ke Johan? Sejam, naik boat pun sejam kau tau. Kau nak tambak berapa tahun nak sampai sana. Baguslah. At least okay. Apa dia orang punya feedback bila dia nampak engkau? Orang Terengganu pula tu. Kau pula datang pakai baju Ed Hardy, pakai baju LV, kasut LV, mesti dia orang serang kau punya. Johan, aku memang pakai Ed Hardy yang tu, tetapi nak tak nak pun kena pakai vest. Pakai vest macam ni Johan. Vest pun LV dia, aku tengok. Jadi kau pakai LV Gucci kat dalam ni? Tak nampak apa juga. Aduh. Yapim tu stand untuk apa kan? Mapim. Mapim tu stand untuk apa? Yang yatim tu anak yatim. Itu lain. Aduh, Mapim tu stand untuk apa? Tak payah Google. Mapim tu Malaysia Conservative nantilah aku cerita. Kau ikut Mapim tak tahu yang Mapim pun apa. Aduh. Dia sebut apa dia dah itu Malaysia. Ni bukan Mapim, ni English. Aku pun tak ingat. Nanti tak apa, kita panggil Dr. Sani supaya dia masuk, dia boleh borak-borak bercerita dengan kita. Sebab kalau aku nak ikut, aku betul-betul Mapim ke Yapim. Tu aku kena. Itulah. Okey, itulah aku nak tanya kau, Mapim ni apa stand untuk apa? Malaysia. Malaysia, dia Islam apa benda tak, aku tak ingat lah. Dia ada sebut. Aku yelah, kalau kita cerita nanti orang kata riak pula. Tapi aku betul-betul buat ikhlas. Tak kisahlah NGO apa kan. So aku pergi. So aku memang betul-betul nak jumpa orang, nak tengok. Yang best ni yang pengalaman yang best ni,
Aku sampai kat pulau, aku bawa ni semua benda kan. So dah hantar semua benda. Macam, abang nak ambil gambar. Oh boleh. Lepas tu aku pun ambil gambar. Lepas tu macam tu. Abang Nabi nak ambil gambar. Cari. Mana Nabil kan? Aku kata, aku seorang je artis sini. Dia panggil aku Abang Nabil, Nyot. Okey lah tu. Dia nak ibukan hati dia. Tapi masalahnya dia serius, Nyot. Tu Hairul Azri masuk. Dia kata, miss you guys. Miss you more, Hairul. So, tak payah, Hairul Azri tak payah. Tak payah. Dia tak payah layan. Jadi sembang kuat lah. Dia sembang kuat tu. Tak payah layan dia. Tak payah layan. I miss you tu nak jawab apa dengan dia? Kau tak tahu? Siapa tu? Siapa yang komen tadi tu? Tiba-tiba rindu lah. Malas lah nak scroll. Macam tu lah. Tak payah tengok balik lah. Tak payah tengok balik. Okay. Kita nak jemput Dr. Sani lah. Sebab mungkin ada soalan-soalan yang kau nak. Kau panggil dia. Aku nak tanya Yapem tu dia tahu ke tidak? Kau jangan main gila dengan aku. Aku tak boleh. Kau panggil dia. Aku nak tanya dia Mapem tu dia tahu ke tak? Jangan main gila. Aku tak suka kawan aku ikut tanpa agak setuju tau. Itu. Aku kau tahu backup kawan macam mana gila-gila bapak punya kan. Kau panggil dia masuk. Kau cakap Tan Sri nak jumpa, nak tanya. Kau cakap dengan dia. Jangan main gila dengan aku, cakap dengan dia. Aduh, Dr. Sani tak ada dalam ni. Ni goyang lah tu. Dia tak berani So Dr. Dia tak berani. So Dr. Sani say hi dulu kat kita. So Mapim Malaysia. Tu ada orang tag tu Mapim Malaysia. Mapim Malaysia, okey. Jangan bagi tahu apa Mapim tau. Biar Dr. Sani. Dr. Sani yang bagi tahu. Jangan bagi tahu Mapim tu apa. Sebab aku betul ke dia ketua NGO. Itu dia. Aku nak kena siasat. Aku suka cara kau ni. Betul, aku particular kan tentang benda-benda macam ni. Dahsyat. So kau sepanjang PKP buat apa je kat rumahnya? Sampai macam tu sedih. Sampai macam tu Kenapa? Buat kerja rumah. Dah duduk rumah. Buat kerja rumah. Aku nak buat kerja pulau tak boleh keluar. Buat kerja rumah je lah. Nak buat macam mana? Aku layan mandi kan anak aku, kemas rumah aku, hubungan aku dengan anak aku tu lagi rapat lah, baik lah. Kau kerja aku lagi Arnab lah. Akrab. Arnab. Akrab. Lagi Akrab. Akrab tu dia hubungan. Yang Arnab binatang. Arkam ajaran. Dah tak ada dah. Kenapa binatang sampai kau buat begitu? Macam aku pula yang binatang tu kenapa? Supaya jelas. Jelas. Aku buat kerja rumah lah. Jaga anak aku. Jaga aku punya pokok. Mandi kolam. Aku pun sini swimming juga dengan anak aku kat depan. Macam aku kat rumah, masa tengah PKP ni kat rumah, tak ada orang kat rumah. Tapi aku work from home lah. Kau nak sembang dengan aku ke nak sembang dengan orang sebelah sana? Kau sembang dengan siapa? Kau tengok, kau pen. Kau pen, aku nak tengok siapa kau sembang tu. Tak payah, bilik kita orang bersepah ni, kita panggil Dr. Sani ni. Kita panggil Dr. Sani masuk live. Buat dagang. Kau panggil Dr. Sani tu. Kalau aku suka, aku turn aku punya kerusi. So dia nyanyi satu lagu. So dia nyanyi satu lagu. Johan. Johan, dia dah masuk Johan. I like you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes. Baik, alhamdulillah. Allah. Baru saya sembang tadi pasal awak. Mapim. Kita baru Jozani. Johan dan juga Zizan. Okey Zizan? Jozani. Tapi Johan, aku kenalkan ni Dr. Sani.
Tak payah aku kenal. Dia dah kenalkan diri dia dah. Kau tak payah sibuk. So, Dr. Zani. Aku log out. Habis kau log out. Habis dalam ni. Jangan. Okay, sorry. Okey, Dr. Zani. Sekarang kabarnya sekarang dekat Pulau Perhentian. Pulau Perhentian. Oh, dah berapa lama dekat sana? Kalau ikutkan dia cerita dia seronok sikit kalau kita nak tahu. Sebenarnya kita ni macam bidan terjun. Bila kita dapat panggilan kata ada 2 pulau yang perlukan bantuan. Jadi bila kita check selalunya sebelum MAPIM pergi mana-mana dia check dulu. So kita check sehari sebelum rupanya 98% dekat pulau ini terjejas kerana pelancongan. Jadi bila kita sampai betul lah Zizan, rumah dia orang macam biasa je. Kalau kita tengok daripada luar ni nampak macam okey je. Semua senyum. Kan tadi pun kita tanya kepada makcik-makcik tu. Makcik okey ke? Makcik okey, beres kan. Rupanya dalam beres-beres dia orang tu susu anak tak cukup. Nak pergi ke darat tak boleh. Jadi ini adalah hari kita yang ketiga di Pulau Perhentian, pergi Redang dan patah balik ke Pulau Perhentian. Dan dua-dua pulau dah settle. Kita Alhamdulillah. Keluarga kat sini semuanya kita bagi Zizan ni. Zan dia macam nak cakap dengan kau je, Zan tak nak sembang aku. Dah kau tanyalah soalan, kau tanyalah. Soalan tadi aku yang bagi Zan. Lepas tu dia, Zan. Macam Zan. Tak apalah, kau sembang. Ya, Zan. Ya. Jozan. Janganlah marah. So cadangnya tu dah lagi berapa hari? Untuk lepas ke pulau ni ke mana pula dia punya kalau ikut plan dia? Saya jawab boleh doktor? Saya jawab Ya, sila. Okey, kalau ikutkan lepas kita pergi ke pulau Perhentian semalam, hari ni Pulau Redang, lusa kita akan ke Maldives pula, Pulau Maldives. Johan? Dengar aku cakap ni. Maldives tu dah bercuti dah tu. Salah. Apa doktor jawab? Doktor jawab. Doktor jawab. Saya nak serius pun tak boleh kan. Tengok dua-dua orang ni kan. Tak apa. Serius. Kalau nak serius kena interview dengan Rosamno. Okay, actually kita tak lama sini. Kalau ikutkan, besok kita dah habis lah, kita akan balik. Pasal kita banyak lagi nak tolong orang. Macam yang Johan tengok, Zizan tengok, sahabat-sahabat tengok. Hari ni bila satu Malaysia kena COVID, kalau kita boleh pilih 2 je. Pertamanya kita nak jadi orang yang negatif, sentiasa duk kritik orang. Dia tidak ada solution. Jadi kita lebih baik jadi orang yang positif. Macam Johan dengan Zizan ni saya salute habis. Bukan kenapa. Dulu orang kata kepada orang yang buat lawak ni sebagai lara lah kan. Ini bagi hiburan yang tak mendatangkan faedah. Tapi hari ni seluruh Malaysia kita perlukan hiburan. Tapi hiburan yang mendidik. Adalah time kita melawak, ada time kita mendidik. Kerana orang tengah depress kan. Tapi Alhamdulillah lah saya tengok benda-benda ni bila dah jadi macam ni baru kita perasan. Semua orang ada dia punya peranan dia. Kita tak boleh kata bila orang angkat bendera merah kita nak kena doa. Orang tu dah nak bunuh diri. Orang tu dah tension nak suruh doa apa. Doa tu dia dah buat hari-hari dah. Bila dia ada penyakit tu, kita pergi obat dia dengan penyakit tu. Iaitu kita pergilah makan. Kita tunaikan masalah dia tu untuk dia keluar daripada masalah sewaan dan sebagainya. Maksud doktor bendera putih Saya sokong kalau ada bendera putih ke, ada bendera color apa ke, as long as manfaat kepada kita semua. Sebab bendera merah selalunya orang tak boleh solat. Perempuan lah. Tapi doktor baru ni saya dah ada bawa makanan banyak doktor. Saya dah bawa rumah dia. Dia orang tahu orang rumah tu dia angkat bendera. So pergi lah bawa dia halau saya doktor. Kenapa? Ya. Apa dia bawa bendera Itali. Rupanya dia tengok bola apa. Saya balik lah doktor. Aduh, tapi sebenarnya apa yang doktor buat, MAPIM lah actually yang buat. Sebenarnya MAPIM untuk saya lah, doktor tak menolong orang
rakyat Malaysia sebenarnya. Doktor sampai satu tahap dah tolong manusia. Dia lebih kepada manusia. Tak kisahlah engkau orang, kalau lah kat dekat Pulau Perhentian tu ada orang British ke, orang England ke, orang Thailand ke, tetap kita akan tolong dia kan. Dia dah more kemanusiaan lah daripada kewarganegaraan kan sebenarnya. Betul. Dia dalam dunia hari ni kita macam saya kata tadilah, ramai orang hari ni perasan tak dulu kita beli jam yang mahal, tapi kita hari ni masa tak boleh buat apa. 1 tahun habis dah tak boleh buat apa dah, duduk saja. Ada orang ada duit tak boleh bercuti sekarang ni. Ada orang ada tilam yang beli mahal-mahal tak boleh tidur, kena makan painkiller, kena makan ubat tidur untuk tidur. Pasal apa? Tension. Dan ada orang dia beli macam-macam suplemen macam Zizan ni kan, dia makan suplemen ni kan, untuk awet muda semua kan. Tapi awet muda apa? Sampai sayang awet tanya. Awet muda apa? Doktor Sam ni kena tipu dengan dia. Kita bagi buah tangguh. Tu bukan awet muda, tu awet kahwin. Tu awet kahwin dengan orang lain. Nampak tak? Kan? Ya, faham. Benda yang kita cakap dulu ustaz-ustaz cerita kat kita masa kita kat sekolah, ada apa masa ni begini-gini. Tapi hari ni bila kita dah jadi ketua keluarga, kita alami sendiri. Yes, ramai orang dia akan pendamkan muka dia cuba senyum depan anak-anak dia, tapi dalam hati dia, ya Allah, macam mana aku nak bayar sewa hari ni? Macam mana aku nak ini kan? Anak pula minta tablet baru. Those things yang kita tak pernah alami. Kerana dia datang serentak. Biasa bila Mapim kan, ini pelajaran kepada Mapim juga, iaitu bila Mapim pergi ke Syria, kita senang. Kita jumpa orang yang betul-betul susah. Rumah dia anak dia kena tembak, itu senang. Kita pergi Gaza, kita dah tahu dah kita lawan dengan Israel. Very simple. Tapi dalam Malaysia ni, kebanyakan orang, dia bila kita nak hantar bantuan, dalam mindset dia, kalau boleh kan Zizan dengan Johan, masuk rumah tu kita nak, rumah tu nak reban, kita nak kalau boleh ada air turun tau. Tap. Kalau boleh kita nak makcik tu ngesot. Ya masuklah nak. Barulah kita rasa kita nak bantu. Ini pandangan yang silap. Kalau boleh, nampak anak kurang upaya, kita pun menangis. Ini pandangan yang silap. Kita tak boleh ukur hanya macam tu. Kadang-kadang kita nampak dia ada piring Astro. Ini ada duit ni. Ada kereta Toyota Wish kan. Ini ada duit ni. Sebenarnya hari ni statistik dah berubah. Pandangan saya, ini pandangan saya. Pandangan saya iaitu bila kita tengok rumah-rumah yang semi-D, rumah-rumah yang sebenarnya macam okey saja, sebenarnya kita perlu tanya dia orang. Kerana ini adalah kumpulan M40 yang kita sebut-sebut ni, T20 yang hilang kerja. Contohnya pramugari. Betul. Yes, yang selalu duk sebut kan, selamat datang ke penerbangan kami kan. Bukan dia sebut macam tu. Bukan dia sebut macam tu. Bukan macam tu, doktor. Bukan macam tu. Waduh. Contoh kan? Cabin crew perlu have a seat. Itu je saya dengar. Masa dia mana? Cabin crew perlu have a seat. Itu je. Saya dengar itu je. Lain saya tak dengar. Yang lain tidur. Lain tidur. Nampak? So ada yang telefon kita, dia pilot dan jangan kata kita orang-orang ni tak usaha. Dia orang ni bila dia orang dibuang kerja, dia akan cubalah bergadai apa semua untuk mulakan perniagaan. Try their best untuk mulakan perniagaan. Tetapi dia orang tak berjaya, tak boleh salahkan dia orang, dan dia akan pendam. Bila dia pendam ini yang berlaku depression, ini yang berlaku anxiety. Dan dia tak nak bagi tahu kepada family, dia tak nak bagi tahu kepada jiran pasal ini adalah reputasi dia. Orang macam ni sebenarnya kalau kita tak PKP, apa yang kita buat? Kita akan lepak kedai mamak, betul tak? Hilangkan stres. Dia release stres, tapi hari ni tak boleh. Jadi because of that, kita jangan semudah-mudahnya judge orang bahawa orang kaya sekarang ni mengada-ngada nak bunuh diri, orang miskin mengada-ngada nak bunuh diri. Lepas tu kita kata pula, jom solat taubat. Bukan itu cara dia. Pertamanya, letakkan jiwa kita. Benarkan dia untuk luahkan kepada kita. Bila dia luah, at least 50% mungkin dia dah release. Pasal depresi dan anxiety ni dia bukan gila, tapi dia tekanan. Dia berdebar, kita tak boleh tidur kan. Itu dia memikir je masalah dia tu walaupun dia pejam mata. Betul. Kadang-kadang tu saya tak naklah kata semua, tetapi pandangan saya,
yang bunuh diri ni bukanlah kerana tak ada makanan. Tetapi kerana masalah keuangan. Masalah dia tak boleh kebanyakannya lah. ni. Tekanan dia. Jadi kita tak boleh generalize semua kata kenapa ramai sangat bunuh diri ni, adakah dia tak cukup makanan. Dan kotak makanan yang kita bagi tu sebenarnya dia adalah macam tiket tau untuk kita nak cakap dengan dia. Takkan kita pergi ada masalah. Tak boleh. Kan? Kita bagi dia kotak. Lepas tu kita cuba nak suruh dia luar. Bila dia luar macam tadilah, kita pergi satu rumah okey. Rupanya dalam satu rumah tu ada 4 keluarga. Itulah Dizan cakap tadi, satu rumah ada 4 keluarga. Macam mana keluarga. Lepas tu dekat pulau ni, anak-anak bukan senang nak hantar duit. Pasal sini tak ada ATM. Betul? Kena pakai cash, everything is cash. Everything is cash. Lepas tu, dia orang nak pergi ke daratan pula, kena bayar. Maksudnya, tong gas sampai berapa? RM45, RM50. Benda jadi mahal. Tapi, benda jadi mahal, betul. Orang sini ni dia adab dia tinggi. Jadi bila kita tanya dia kan, jumpa dia, makcik macam mana kehidupan semua okey ke? Okey, baik semua senyum je. Tapi bila kita selami pelan-pelan, barulah kita nampak baru rupanya dia ada sesuatu yang dia nak khabarkan. Contohnya, maknanya betul lah Zizan cakap, doktor. Ya. Zizan cakap kan, pergi selam, doktor pergi selam. Ubahlah tu. Bukan habis. Bukan. Selam. Memang dekat pulau, bukan menyelam. Selami hati dia, selami jiwa dia. Dia tanya, yang scuba tu besok pula. Aduh. Betul-betul kerja dah habis. Teruskan doktor. Jadi itulah yang kita nampak hari ni. Kalau kita tengok apa yang Islam ajar, sangat simple. Islam kata untuk kita ni, dia basic tau, ada kena-mena dengan budaya Melayu kita. Islam ajar kita pertamanya empathy. Kita bukannya simpati, itu gateway. Lepas simpati, kita kena empathy. Kita ambil rasa dia. Kalau dia ni tak boleh bayar sewa, mesti dia tekanan. Kita mula fikir. Jadi kita tahu apa solutionnya. Yang keduanya, Islam ajar untuk kita kasih mengasihi. Tak kisahlah anti India ke, anti China ke, Janji manusia lah Janji manusia. Kenapa nak pilih-pilih kan? Ini parti lain, ini parti. Bagi je, kerana ini semua adalah nyawa. Yang ketiganya, kalau kita perasan, kita ni cukup rasa macam kita ni dah habis kasih sayang dah. Tetapi sebenarnya kita tak buat apa-apa pun. Kita dalam Facebook pun kita tak mampu nak tunjukkan kita kasih sayang. Contohnya orang nak bunuh diri kan. Teruknya orang ni kan. Jadi ini pandangan kita. So the best thing adalah back to basic. Tak perlu jadi orang yang terlampau alim untuk buat benda-benda yang basic ni. Be yourself. Betul. Tapi mulakan. Kalau kita tengok kan dalam cerita Pay It Forward, cerita dulu-dululah zaman saya universiti tengok kan, Pay It Forward ni dia macam sistem MLM tau. Dia buat kebaikan, dia kena cari lagi 5 orang buat kebaikan, 5 orang kena cari buat kebaikan 5 orang. Nampak? Dia makan pairing. Apa dia? Dia makan pairing. Tu MLM, tu lain. Dia kata MLM? Dia macam kebaikan. bukan MLM. Jadi Okey. Ni nak tanya doktor. Yang tadi saya tanya soalan ni tapi menghamparkanlah jawapan daripada Zizan. MAPIM tu sendiri apa? MAPIM. What is MAPIM stand for? Ramai nak tahu ni. Ni yang message saya tulis ni. Definisi dia. Bukan definisi. Makna MAPIM tu. Mana? God. MAPIM. Oh God. Zizan. Macam mana Zizan? Tiba lagi Zizan. Bukan doktor. Doktor dah jelaskan kat saya. Jan, aku keluar dulu. Korang sembang dulu. Jangan aku masuk balik. Bukan. Doktor dah tegang kat saya, tapi kadang-kadang tengok orang tu susah, orang tu susah anggap tak termasuk doktor. Kan? Kelas dah jawapanmu dah. Tapi selayaknya doktor lah yang bagi tahu Johan. Yang penonton ni semua nak tahu apa itu MAPIM. Lebih jelas daripada doktor sendiri. Okey. Senang saja. MAPIM ni Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia.
Dia bukan agensi kerajaan, dia NGO. Dia adalah NGO dan dia bukan NGO dakwah, dia bukan NGO kemanusiaan. Dia adalah NGO untuk jadi konsultan. Apa yang kita buat, kita harapkan ramai NGO tiru kita. Itu yang kita harapkan. Jadi kita adalah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Majlis Majlis Pertubuhan Islam Malaysia. Yes, kalau pergi ke negeri Arab, dia tak boleh sebut MAPIM, dia sebut MABIM. MABIM. MABIM? Mana Johan? Johan jadi keras tu kenapa? Kenapa Johan jadi keras? Johan jadi keras. Okey, doktor, soalan-soalan seterusnya lah. Ada yang tanya saya bagaimana nak kontak MAPIM ni, bagaimana nak apa nama orang nak minta bantuan lah, minta bantuan lah. Sebab ada yang DM saya semua benda. Saya kata DM MAPIM. Tapi ada kata ada yang reply, ada yang tak reply. Alhamdulillah dah reply. Tapi ada juga yang tak reply lagi. Tapi kalau nak secara officialnya macam mana? Okey, kita ada dua cara. Kalau anda adalah kena tengok orang yang cukup-cukup bermasalah, nak hubungi kita, mudah. WhatsApp ke 012 800 2016. Ini WhatsApp kita. Ataupun kaedah kedua 012 800 2016. 2016. Ni doktor, ada juga yang tanya ni, kalau nak jadi sukal relawan tu macam mana? Ada MAPIM ada buat untuk jadi sukal relawan ke? Ada yang tanya tu. Setakat sekarang ni kita memang nak sangat ramai sukarelawan, tapi bila PKP tak senang untuk kita nak jemput datang ke tempat kita. Tapi ini berita baik untuk abang-abang postman yang kehilangan kerja, abang-abang Food Panda yang sekarang ni nak hantar pun tak banyak dah. InsyaAllah ini bukan janji, tetapi kami usaha kita boleh masukkan dalam grup MAPIM Rangers. MAPIM ada MAPIM Rangers. Yang mana dalam hutan saja, right? Ranger hutan lah. Yes. Ranger biasa dalam hutan. Bukan kan? Ini ranger lain. Terus saya ranger dalam hutan. Jadi maknanya suruh doktor tukarlah, tak payah pakai ranger. Kalau dekat darat tak payah pakai ranger. Ranger masuk hutan nanti orang ingat. Nak pakai apa doktor? Ada nama lain doktor? Okey, kita MAPIM Rangers ni kan, ataupun MAPIM Riders lah. Okey. MAPIM Riders. Okey. Kita tukar MAPIM Riders. MAPIM Riders ni sebenarnya adalah serampang dua mata. Kita nak hantar bantuan, tetapi apabila kita tengok abang-abang pejabat pos kita yang duk hantar surat ni kena diberhentikan kerja, kita fikirkan kaedah dia adalah bila dia orang hantar kotak bantuan kita secara SOS, kita bagi database, dia hantar per trip, kita akan bagi token kepada dia. Per trip kita akan bagi token. Jadi dia juga ketua keluarga. Sekarang ni ini penting ni adalah strategi. Kalau kita tak ada strategi, kita main hantar je, lebih baik tak payah. Jadi kita nak dua-dua dapat. Orang yang contohnya hantar Pampers juga, kita gunakan jenama Baby Mora supaya ramai orang boleh bekerja dengan dia dan ketua-ketua keluarga ni dapat apa yang sepatutnya. Jadi itu salah satu yang kita buat. Jadi sukarelawan untuk ketika ini adalah kita ambil yang riders tadi. Sekarang kita ada 300, kita nak kembangkan jadi 1000. Di Pulau Pinang, di Kedah, di Negeri Sembilan, di Johor. Jadi bila minta bantuannya, cepat je sampai. Maknanya setiap negeri tu ada riders MAPIM tu sendiri. Betul. Baiklah. Yang ini secara tak langsung MAPIM telah membuka peluang pekerjaan. Jadi tak langsung tau, sampang dua mata right tadi, right? Sampang dua mata, betul. Sampang dua mata. Orang kata mencelup perkasam biar ke pangkal lengan. Orang kata macam tu. Dan ke tak kenanya? Jauh tak? Lagi? Oh, sorry lah, minta maaf lah. Saya kadang tak pandai guna peribahasa. Melentur buluh biar daripada rebungnya.
Apa kena-mengena pula dia dah pandai bawa motor kan? Tak payah ajak dah. Dah pandai tak apa. Dia dah pandai bawa motor. Okey, dah pandai tak apa. Ya dah. So secara tak langsung Mapim dah buka peluang pekerjaan dekat sesiapa yang terkesan kan. Yeah. Dan yang paling penting sekali, setiap trip ada bayaran dia. Maknanya bukan buat amal saja. Amal Mapim buat. Betul. Buat kerja riders dapat juga hasil daripada apa yang kerja yang telah dibuat tu. Kan? Sebab Mapim tak ada tolak apa-apa kalau buat amal untuk riders. Macam mana? Mapim tak ada tolak-tolak apa-apa kalau riders pergi hantar barang ke. Tolak apa? Tolak gaji dia. Mapim tolak riders. Macam mana? Tak Tolak faham. gaji riders. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Maknanya tak ada. So kita bagi kat dia. Yang buat amal tu Mapim. Kan riders ni nak cari makan. Betul. Dia ketua keluarga kan. Kita bantu dia. Okey, Johan. Tak tahu apa-apa Azan. Tahu ni nak tanya Johan. Kita nak tanya Johan. Apa feedback Johan bila tengok Mapim punya kerja, Mapim punya orang kata dia punya apa yang dia dah buat setakat ni, maknanya perlu diteruskan juga ataupun dah ada lah Zan, kau tak payah atau macam mana? Pandangan Johan untuk saya, stop. Stop. Sebab besok hari terakhir dah dapat DKL. Apa dia? Apa? Besok dah hari terakhir kan, dah balik dah kerja dah selesai kan. Stop, ambil rehat. Awak Mapim pun perlu rehat. Rehat dulu. Perlu rehat. Sebab yang sebab awak ni kira orang depan nak jaga nak bagi bantuan. Kalau awak weak, lemah, tak sihat, macam mana hantar bantuan? Jadi awak perlukan masa dan ruang untuk berehat. Sebab saya pernah tengok Mapim post dengan Heliza kan, awak pergi Gaza, pergi Syria, pergi Mesir, semua ke luar negara. Tapi kali ni awak di dalam negara. Kan? So saya berbangga dengan Mapim sebab walaupun sebab mungkin perang dekat sana saja. Tapi sekarang ni kita perang satu dunia. So Mapim stay dekat Malaysia. Malaysia dulu. Kita selamatkan Malaysia dulu. Kita selamatkan Malaysia dan more to humanity. Siapa saja kau nampak selagi dia manusia, kita tolong. So Mapim, terima kasih banyak-banyak. Mungkin sedikit sebanyak Mapim ni dapat mengurangkan beban orang yang mungkin kita tak tahu. Tak semua orang senang kan? Kan? Kadang-kadang orang pacak sini, lontam sini, tapi hati tisu. Kita tak tahu. Betul. Kau tak tahu apa-apa aku cakap ni kan. Kau faham? Aku tahulah sebab yang gini tu aku yang tibai dia tu. Aduh. Sebab sekarang ni Mapim memang tak ambil orang untuk join lah kan. Sebab daripada isu keselamatan. Kan? Sebab ada orang tanya tu, ada orang tak umur 20 boleh tak nak join. Kan? Sebab masa sekarang Mapim memang tak ambil lah orang Dia kan kalau tanya pandangan saya, semua orang boleh jadi Mapim hari ni, iaitu dengan kita buat apa yang termampu. Yang pertamanya, kalau kita tanya kepada sahabat-sahabat kita, mesti kita akan detect ada yang macam lain macam. Kita buat live, kita check. Kadang-kadang kita cakap telefon, berapa ramai daripada kawan-kawan kita ni yang telefon kita? Tak ramai. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Dia orang pendam banyak. Kan? Jadi buatlah sebelum jadi Mapim pun buatlah. Kerana hari ni berapa banyak ketua-ketua syarikat, kalau dia gulung tikar, dia bawa sekali dengan ketua keluarga yang bekerja bawah dia. Yang ni yang kita kena faham. Jadi kalau siapa yang ada kemampuan untuk buat bisnes, untuk membeli barangan, belilah. Pasal kita bukannya nak bagi kepada company tu saja, tapi nak bagi ketua-ketua keluarga yang bekerja tu survive. Kan? Jadi benda-benda macam ni kan dia perlukan, ini bukan masa untuk politik dah. Biarlah dia orang nak bertukar ke, dia nak apa semua, biarlah. Kita dengan cara kita. So saya selalu kata ummah bantu ummah. Siapa nak datang atas faktor politik, minta maaf. Tetapi kita ni
kita dah sampai masanya untuk kita sama-sama sayang menyayangi. Kalau tidak, kita yang akan tertekan bila melihat ramai orang yang susah. Itu yang pandangan saya lah. Kan? Betul. Actually, Johan ni dah lama duk support Mapim daripada 2014. Seingat saya dengan Tuan Haji Anwar. Jadi, bila kami nak pergi je, Johan akan post. Tapi depan tabir, belakang tabir. Kan? Belakang tabir. So, saya patut. Saya malas lah. Okay. Jadi nampak tak? Ada orang dia tak nampak tau apa peranan artis kan. Tapi bila kita tengok balik, everybody need to berperanan. Pasal Rasulullah kata dalam satu hadis, ini macam satu magic word lah daripada Rasulullah, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Ayat dia senang je, sedap je. Dia punya Apa makna dia Zan? Apa makna dia Zan? Apa makna dia Zan? Khairun nas. Sorry. Lain. Sorry. Dia macam tadi macam keras-keras kan. Sorry. Lain terputus Klik kan. Abang masuk balik. Sorry. Okey. Dan okey dah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia lain. Wow. Simple je. Rasulullah bagi macam satu magic word kepada kita. Kita cari apa? Kalau kita hari ni kita tension, cuba kita keluar ada RM50, kita beli barang dan kita tanya jiran kita siapa nak beras. Bila kita dah bagi beras tu, sometimes kita rasa puas. Bila kita rasa puas, kita dapat bantu orang, dia bagi satu motivasi, ya tuan-tuan, macam mana? Dia bagi motivasi untuk kita rasa yes, I can move kan. Inilah jalan keluar. Tapi kalau kita duduk situ je, kita letak diri kita saja, kita tak dapat jalan keluar. Jadi faham betul-betul hadis Rasulullah ni. Kadang-kadang bukan kita kena bagi duit, kadang kita ambil, dengar luahan kawan-kawan kita. Itu je kan. So nak buat baik ni insya-Allah boleh buat banyak cara. Ada orang dia bernyanyi, ada orang dia melawak, ada orang dia buat live dan dia hiburkan orang, macam-macam boleh. So macam Mapim ni, kita orang gila-gila sikit kerana kita tahu semua keadaan perlukan pelbagai-bagai solution. Jadi apa saja solution yang positif, just appreciate. Tak payah skema sangat nak kena itu, nak kena ini. Dengar bantu kan. Just support. Siapa saja buat kebaikan, just support kan. Support menyeport kan. Support menyeport lah. Kalau support menyeport tu mana kita support each other. Tapi kalau yang macam tumbuk-tumbuk muka orang tu support biki. Itu lain. tapi yang untuk kita tidur itu support pillow. Itu dia. Okey, doktor harapkan apa daripada artis-artis Malaysia dan harapan doktor kepada Malaysia, rakyat Malaysia, apa harapan dia orang? Maknanya kalau kata ada jiran-jiran yang ada masalah, apa yang doktor nak harapkan dia orang bercakap dengan jiran-jiran ataupun any kata-kata semangat ke untuk dia orang untuk terus hidup? Advice. That's it. Okay, I want to say. Yes, baby. Ini adalah wake up call. Okay, selalu saya buat wake up call daripada Syria, daripada Gaza. Kenapa Mapim tiba-tiba tangguhkan pergi Gaza, tetapi kita akan hantar iaitu 50 kontena ke Gaza. So, bukan kata kita tak pergi Gaza, kita pergi Gaza. Hantar melalui remote. Tetapi hari ni, kita punya jiran kita tengah dalam keadaan yang berduka. Jadi, what can we do? This is a wake up call. Kepada semua yang dengar video ni, cuba kita jadi kumpulan yang kreatif sikit, iaitu kita kumpul 3-4 orang dan kita mulakan. Kalau ada satu blok dekat apartmen tu, kita saja je buat muka tebal pergi macam apa, tablik dah buat tu kan. Assalamualaikum, khabar, ni ada nak hantar buah kan. Kita just nak tarik tau. Kita beli pisang, just nak tarik. Mungkin dia tu sudah berkurung dalam rumah dia dah 3 hari. Kita tak tahu. Jadi benda ni kita buat dalam kita punya radar dulu. Pelan-pelan. Wallahualam, mungkin kita dapat kekuatan dan kita buat ramai-ramai lagi. Jadi geng artis ni dia ada satu powerful vibe, iaitu yang pertama Zizan dan juga Johan. You all boleh kumpulkan tim-tim artis especially yang banyak mengukis senyuman kami
This is the time. Kami semua tengah stres. Jadi selain daripada kita berdoa, kita pun nak berhibur. Dan tak salah pun nak berhibur. Jadi ramai orang nantikan perkara-perkara macam ni. Jadi pandangan saya mudah saja, kita cuba jadi manusia yang pilihan yang pertama tadi, iaitu orang yang senantiasa untuk positif. Jangan berduka kerana kita pun dah tahu dah, Allah sebut la tahzan innallaha ma'ana, iaitu jangan berduka kerana Allah sentiasa bersama kita. Tapi benda ni untuk macam kita okey. Ada orang dia tulis apa? Hai Mawi. Ada macam Mawi. Mawi. Ada Zan. Bukan saya tipu ni, ada ni. Ada betul. Mawi macam Shanas. Well, apa-apa je lah. Okey, jadi ayat tadi tu yang sesungguhnya Allah bersama kita, kita jangan kata kat semua orang dalam versi kita. Ada setengah orang dia menghayati ayat tu apabila kita peluk dia, kita bagi bantuan. Last kali kita sebut la tahzan, baru dia rasa. Tetapi kalau dia tak makan, kita pula duk press dia. Banyakkan solat taubat, banyakkan solat tahajud, banyakkan berzikir. Jangan bunuh diri, kerana bunuh diri ini dilaknat oleh Allah. Orang yang dah tak ada kebuntuan ni, dia tak dengar. Dia tak dengar. Dia tak masuk. Dan jangan kata dia ni orang jahat. Dia ni silap-silap adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi bila dia termasuk dalam kepompong problem, dan dia jadi hilang waras. Jadi bila hilang waras, dia akan pendam. Bila pendam, mungkin isteri tanya itu, dia tak bagi tahu, dia cederakan isteri. Jadi orang macam ni, seboleh-bolehnya kita ni, kalau boleh, kalau ada kawan yang terdekat, just call. Apa khabar? Macam mana apa semua? Bisnes okey ke? Nampak lama dah tak buka restoran. Baru dia akan cerita, bisnes aku teruk ni. Ni sekarang ni aku dah hampir nak cari alung ni. Jangan cari alung. Kau ada hutang berapa? Okey, tak apa. Aku telefon kau balik. Jangan letak telefon tu hilang kan. Kita tanya. Kita tanya kawan-kawan kita, boleh tak kita tolong kawan kita ni? Sebenarnya inilah perjuangan sebenar. Inilah perjuangan sebenar. Betul. Tak ada masalah. Zan, kau okey tak Zan? Okey. Bisnes aku lingkup. Zan, aku tahu dulu Zan. Aku dah lari. Tak nak langsung kawan. Okey, sekejap. Alright, jadi kepada semua yang tengah menonton live ini, terima kasih kepada anda semua. Dan saya nak memberitahu yang sekiranya anda perlukan bantuan, boleh ke www.bantuummah.com. Anda yang ingin membantu, yang mana layak, yang mana mampu, yang mana ada ada kemampuan untuk bagi duit, bagi amanah dekat kita ni untuk kita sampaikan ni. Ini tabung dia, Maybank Kemanusiaan Mapin, talian hotline pun ada kat situ dan nombor akaun pun kita ada kat situ. Boleh check kat situ. Ni nombor akaunnya 562263540066. Itu nombor akaun dia. Anda boleh masukkan duit anda. Sebab duit anda itulah membuatkan mereka senyum. Duit anda tu membuatkan kita orang bekerja yang rider-rider tu ada pekerjaan, ada duit, dan juga mereka-mereka yang kita dah convert daripada duit, kita dah tukar kepada barang dan juga kepada makanan tu. Itu adalah amanah kami yang kami bawa untuk kita bawa dekat orang. Terima kasih sangat kami ucapkan. Boleh transfer duit sekarang. Saya menyeru kepada semua. Saya nak pesan kepada siapa saja yang transfer, yang tolong Mapim ni, ingat, jangan mengharapkan apa-apa pembalasan. Okey? Daripada siapa-siapa, daripada siapa-siapa Mapim sendiri ke, jangan mengharapkan pembalasan. Tapi kena ingat, setiap perbuatan ada balasan. InsyaAllah. Itu memang pasti. Betul. Jadi buat kebaikan, jangan mengharapkan pembalasan. Buat itu terus. Betul. Seikhlas hatilah. Wallahu ta'ala fil Quranil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenapa Jan? Ambil sejadah bapa, songkok, kain pelikat. Tak payah. Tak perlu. Tak perlu. Kita orang jamak. Jamak Muzakkar Salim ke Muannas Salim? Mana? Kali ni kawasan Salim Iklim lah kawasan. Besut. Okey, jadi mungkin Johan ada kata-kata terakhir untuk kami dan juga untuk rakyat Malaysia. Silakan Johan. Terima kasih kepada Mapim yang tahan kinti membantu walaupun
secara langsung ataupun tidak langsung, kan, walaupun secara berhadapan ataupun tidak berhadapan. Dan terima kasih kepada Zizan yang join Mapim. Ya, Zan, aku respect lah, salute lah. Kan? Thank you, Aku John. tak boleh nak keluar lah, Zan. Mama, aku work from home, Mama mengandung. Sebab kalau work ya ke? tak jadi macam tu. Oh. So Mama mengandung? Nombor 6 Zan. Okey. Kau buat macam mana? Mama tidur. Okey. Jangan cerita. Jangan cerita live. Sebab aku tak kahwin lagi, aku tak tahu. Tiba-tiba aku tengok orang mengandung tu, aku pun tertanya-tanya kenapa kan? Macam mana dia buat? Okey, tak apa, nanti kita cerita. Kau macam cara Zan. Jangan. Kita tengah live. Jangan. Ini. Tengah live. Mungkin doktor, ada kata-kata doktor? InsyaAllah Mapim kita bukanlah agensi yang besar, kita hanyalah NGO yang kerdil saja. Banyak yang kita belajar dari masa ke semasa. Kita bergerak pun atas sokongan anda semua. Jadi ini adalah misi kita yang kita jalan selepas banyak misi. Hari itu di Rawang, hari itu di Kedah, insyaAllah ke Sabah pula. Semuanya daripada duit ringgit yang kita sumbangan. Ada RM1, ada orang bagi RM5, ada orang dia rasa dia nak keluar daripada kebuntuan, dia kata dia nak infakkan RM10,000 untuk perniagaan dia. Wallahualam, tetapi benda ni dia direct dengan Allah. Kami ni hanyalah sebagai penghantar saja. Dan masa ke semasa dana kita semakin menyusut. Dan mau tak mau saya terpaksa merayu kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah ini adalah misi kita semua. Misi ummah bantu ummah. Dan cara kita bantu, yang pertamanya adalah kita pergi rumah tu, kita survey. Kita bukannya kita pergi terus bagi. Kita pergi survey, kadang-kadang ada benda yang lebih daripada bagi kotak makanan. Contohnya ada tadi seorang warga tua yang umurnya 65 tahun, dia perlukan susu khas. Dah pakai tube dan sebagainya, dah dalam keadaan yang tak kuat lah ya. Jadi takkan kita nak bagi satu susu, satu kotak. Dan ini di pulau kot. Bukan senang nak datang. Jadi apa Mapim buat? Kita bagi kat dia 12 tin susu. 12 pampers dewasa tak silap saya. Dan juga kita bagi kotak-kotak makanan. Jadi ada keadaan kita memperhalusi apa yang patut kita bantu. Dan semua kotak-kotak bantuan ini dia ada barcode. Jadi tidak akan berlaku pertindihan. Bagi kepada orang ni rupanya dia dah dapat dah. Jadi yang ni style Mapim. Dan insyaAllah apa yang saya boleh katakan, marilah kita sama-sama menyumbang dalam www.bantuummah.com. Kalau siapa yang nak bantu, kerana Allah dah bagi satu satu confirmation bahawa tak akan bankrupt, tak akan rugi, tak akan miskin orang yang menderma, orang yang menginfak, insya-Allah. Dan kalau siapa pula yang rasa Mapim boleh bantu dia hadapi masalah, bolehlah message kita di talian WhatsApp tadi, ataupun boleh hubungi kita, luahkan kepada kita di talian 1300 888 038. Kita try our best untuk bantu yang mana kita mampu. Bukan kerana kita ni kerana kita ni nak rasakan diri kita ni bersaudara. Tiap-tiap tahun bulan 8 je kita sembang bulan kemerdekaan. Inilah perjuangan sebenar untuk kita zahirkan yang kita betul-betul cinta negara. Alhamdulillah. Terima kasih. Doa sorry. Apa dia, John? Start, John. Saya rasa yang layak baca doa mungkin John, Dr. Sani lah. Mungkin sebab saya nak doa bukan sekadar doa, saya nak doa tu orang kata bagi semangat, bagi ketenangan, orang kata beri jiwa yang tenang kepada Malaysia, kesejahteraan. Dan saya nak orang Malaysia rasa dia orang semua hero. Kita Malaysia, saya tak nak Malaysia di mata dunia negara yang kalah, negara yang dah menyerah. Saya tak nak. Saya nak doa-doa yang baik. Kalau awak nak, awak lah baca kan? Mana? Kalau awak nak, saya nak. Kalau awak nak, awak baca. Saya nak. John. Start tadi.
Saya nak doktor yang baca. Itu dia. Doktor. Doktor, saya nak doktor yang baca. Silakan doktor. InsyaAllah. Kita aminkan. Saya bukan ustaz. Saya pun macam Zizan, macam Johan juga, gila-gila juga. Tapi kita ni semua ada Tuhan yang satu dan kita nak minta setiap hari. InsyaAllah kita sama-sama aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon kepadamu, Ya Allah. Kami ini sangat kerdil, Ya Allah. Kami sudah usaha macam-macam, Ya Allah. Kami ini ada yang kehilangan kerja, Ya Allah. Kami ini ada yang hati kami tunggang terbalik, Ya Allah. Kerana macam-macam masalah yang dihadapi oleh kami dan juga jiran-jiran kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami apabila kami tak dapat membantu kawan-kawan kami, Ya Allah. Bagilah diri kami ini, Ya Allah, menjadi orang-orang yang berada di depan, Ya Allah. Menjadi sebagai frontliner yang mengukir senyuman saudara-saudara kami. Ya Allah, bagilah kami ini adalah manusia-manusia yang menyelamatkan generasi-generasi daripada kemurungan, Ya Allah. Ya Allah, kayakan kami semua, Ya Allah. Kayakan kami semua dengan hati yang besar, Ya Allah. Kerana kami tak mampu lagi melihat, Ya Allah, saudara-saudara kami, Ya Allah, yang duduk dalam keadaan yang serba-serbi tidak dapat tidur kerana anak mereka kelaparan, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak dapat keluar kerana dalam keadaan PKP ini kami cuba patuhi sedaya yang mungkin, Ya Allah. Tapi hati kami gundah gulana kerana tiap-tiap hari kami membaca adanya orang yang cuba untuk bunuh diri. Adanya orang yang sudah pun rasa kecil hati dan terbuntu di hatinya untuk berbuat sesuatu, Ya Allah. Ya Allah, tajamkanlah hati kami ini, Ya Allah, untuk kami bersama-sama bergandingan, Ya Allah, untuk membantu semua sahaja, semua mereka yang memerlukan bantuan. InsyaAllah, Ya Allah, kami harapkan, Ya Allah, kami ini menjadi sebagai seorang Muslim yang terkehadapan untuk membantu siapa sahaja yang bergelar sebagai manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dia Allah perkenankanlah doa kita semua. Dan Amin. Mudah-mudahanlah sebab kita jangan berhenti berdoa. Sebab setiap hari pun kita kena berdoa kan. Sebab setiap hari kita bertasbih, bertahmid, memuji Allah kan. Tapi tak banyak pun mungkin Allah dengar kan. Allah dengar, insya-Allah. Dia nak perkenan ke tidak aja. Jangan berhenti berdoa. Tak kisah siapa saja pun berdoa. Tak kisah doa ni tak semestinya talas tangan, tak semestinya sujud, tak semestinya tak talas tangan, tak semestinya kuat, tak semestinya dalam hati. Berbagai-bagai cara dan setiap percakapan tu pun doa. Jadi jangan berdoa. Kita semua kena berdoa untuk kita semua dapat atasi COVID-19 ni kan. Betul Johan. Terima kasih Johan. Terima kasih. Alright, jadi apa-apa pun saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sani, NGO. Sani, one so true. I love you. Johan pun terima kasih Johan. Kerana meluangkan masa bukan senang nak ambil masa Johan. Dia ada anak, dia ada bini, dia ada keluarga, dia work from home. Bini dia pula kata baru mengandung. Kita doa juga untuk anak yang baru Johan ni. Orang kata semoga sempurna semua benda. Semoga orang kata dipermudahkan nanti nak lahirkan nanti. InsyaAllah Johan ni. Bulan depan insyaAllah. Bulan depan. Amin. 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi? Nama apa Sani? Nama apa Sani? Nama dia apa? Tak tahu lagi. Tak boleh. Nama dia mesti ada IQ kat belakang. Betul. Odi, Haziq, cantik, molek. Mesti ada. Oh, kena ada IQ. IQ. Holik. IQ belakang. Tu depan kolik. Holik belakang. IQ juga. HOLIK. Holik menyegarkan. Itu air. Takkan panggil anak air. Holik, main sini. Sampai holik penuh. Kat kedai mama. Aku tak boleh holik. Habis panggil dia apa? Air. Panggil lain. Okey, apa-apa pun terima kasih. Terima kasih Johan. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Alhamdulillah.
Jadi aku pas ni aku tak tahu macam mana nak buat binatang haram ni. Alright, okay. So, sebelum tu aku nak ucap ribuan terima kasih dulu kepada rakyat Malaysia yang sudi join live kita orang pada malam ni. Saya nak minta semua dah tengok live ni tolong share dan juga like dan juga war-warkan kepada sahabat-sahabat lain. Sebab Malaysia sekarang ni agak tenat dan kita nak pulihkan tenat tu, kita adalah vaksin itu. Kita adalah vaksin itu. Alright. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kalau kau vaksin, Mama. datang aku. Kalau kau vaksin, datang aku. Aku bukan AstraZeneca. Oh, bukan AstraZeneca. Bukan AstraZeneca. Aku bagi Mama Pfizer. Aku bagi dia Pfizer. Mengandung Pfizer. Aku lain. Aku bukan Pfizer yang biasa tu. Pfizer Tahir. Okay. Assalamualaikum. Okay. Kita jumpa lagi. Okay, Zan. Thank you. Alright. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.